Salam sejahtera, anda menonton Agenda Awani. Agenda Awani terus memberi tumpuan kepada musibah banjir dan fokusnya khususnya kita melihat kepada pasca banjir, dan bila mana kita melihat kepada musibah banjir, ia telah membuka mata seluruh rakyat Malaysia tentang hashtag ataupun tanda pagar kita jaga kita, yang mana ia bukan hanya tanda sokongan di media sosial semata-mata. Sebaliknya, ini masanya kita melihat kepada wira-wira ataupun pahlawan-pahlawan yang muncul dalam realiti semasa yang menghulurkan tangan dan juga mereka menyatakan anda jangan risau, anda jangan bimbang, ini masanya untuk kami bantu anda. Dan kerana itulah pada waktu ini saya ingin tampilkan setengah ataupun wira-wira ataupun pahlawan-pahlawan yang turut membantu untuk meringankan mangsa banjir dan juga tumpuannya pada ketika ini pasca banjir. Yang pertamanya bersama saya adalah Encik Kamarul Zaman Syahrul Anwar. Encik Kamarul Zaman adalah Ketua Pegawai Eksekutif daripada MyCare. Dan kemudian saya ada Encik Auta Singh Terry. Encik Auta Singh adalah Presiden Gurdwara Sahib Petaling Jaya. Tetapi untuk permulaan, kalau boleh saya nak mulakan dulu dengan Encik Kamarul. Encik Kamarul, kalau melihat kepada kapasiti dan juga pengalaman lepas daripada MyCare sendiri, ini bukan sebenarnya pengalaman pertama untuk MyCare untuk melakukan ataupun menggerakkan misi bantuan bencana kepada mangsa banjir yang terjejas. Tetapi mungkin pada waktu ini situasi dan juga keadaannya mungkin cukup berbeza. Mungkin boleh dikongsikan tentang cabaran, mobilisasi dan juga atur gerak kerja tentang misi bantuan, khususnya melihat kepada ada setengah tempat dan juga kawasan masih lagi diterima ataupun menghadapi ancaman banjir, dan mungkin ada juga setengah tempat pada ketika ini sudah pun beransur pulih dan juga bergerak tentang pasca banjir. Mungkin boleh dikongsikan tentang cabaran, koordinasi dan juga mobilisasi atau gerak kerja misi bantuan banjir ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali tentang MyCare, kita memang pernah terlibat dalam misi banjir yang besar di Kelantan dan Pahang, Terengganu pada tahun 2014, awal 2015 dahulu. Cuma mungkin fokus ketika itu sebab MyCare baru, so tak adalah besar sangat bantuannya pada ketika itu. As we grow, alhamdulillah, as we grow now, insyaAllah we are much ready as compared to sebelum ini. Kan, contoh pada isu COVID yang bermula pada Mac tahun lepas sehingga kini, MyCare senantiasa membantu di seluruh Malaysia. So kita telah menyalurkan bantuan untuk isu COVID sahaja pada ketika ini hampir 2 juta ringgit daripada duit rakyat Malaysia. So ini kesinambungan daripada isu COVID kan. So banjir di 7 negeri yang terlibat. Yang besar di Pahang, Selangor dan sedikit di Negeri Sembilan. So persiapan kita dah prepare insyaAllah apa yang perlu kita laksanakan kerjasama. Contoh pada peringkat awal isu yang berlaku di Kelang, di Taman Seri Muda, di Shah Alam, pada hari Ahad sendiri, MyCare telah mula menggerakkan dengan menghubungi individu ataupun NGO tempatan yang terlibat, kawasan-kawasan yang terlibat. Apa yang kita boleh bantu. We start rolling kita punya usaha, kita bantu dan insyaAllah kita terus menerapkan. So challenges dia berlainan. Dulu kita bantu jauh, tapi ada juga agensi ataupun cawangan kita daripada negeri-negeri lain yang membantu. Tapi sekarang ini, pada ketika ini, it happens at our home ground di Selangor yang paling besar. So insyaAllah kita sedang usaha untuk memobilisasi semua institusi, semua agensi yang kita ada, termasuk juga aktivis-aktivis kita dan sukarelawan kita daripada pelbagai negeri yang telah mula menggerak ke Pahang, ke Negeri Sembilan, ke Selangor. Dan insyaAllah kita tahu usaha ini bukan boleh dilaksanakan oleh 1-2 NGO, ia memerlukan gabungan beratus malah beribu NGO untuk sama-sama membantu masyarakat yang dikesani oleh banjir yang besar ini, insyaAllah. Saudara Auta, mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan berdasarkan dan juga ambil kiralah pengalaman kejadian banjir yang berlaku baru-baru ini. Sebelum kita nak bercakap tentang persepsi bagaimana Auta daripada Gurdwara Sahib Petaling Jaya nak manage persepsi yang berlaku dan juga yang menimpa untuk Gurdwara Sahib sendiri,
mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan bagaimana musibah bencana seperti ini sebenarnya telah menyatukan masyarakat pelbagai latar belakang. Kita tahu pada awal-awal kejadian ataupun insiden banjir, antara yang tampil ke hadapan adalah seperti Gua Ara Said Petaling Jaya sendiri yang berkongsi gambar bagaimana bukan sahaja daripada komuniti Gua Ara sendiri, tetapi ada juga masyarakat ataupun komuniti yang prihatin turut sama berserta untuk membantu meringankan beban mangsa-mangsa banjir. Mungkin boleh dikongsikan solidariti masyarakat dalam menzahirkan keprihatinan mereka ketika negara ataupun beberapa ataupun sebahagian besar pada kita dilanda musibah. Sahabat sejahtera, terima kasih kerana menjemput saya. Saya amat terasa terharulah dengan sambutan yang diberi oleh masyarakat Malaysia dari berbilang kaum, terutamanya daripada masyarakat Melayu, Cina dan India yang tampil ke hadapan untuk menolong misi membantu mangsa banjir di terutamanya di kawasan Selangor dan juga di Pahang. So pada pendapat saya kepercayaan yang diberi oleh rakyat amatlah yang besar lah. Pasal mereka telah melihat kerja-kerja kita yang dijalankan, dan memberi satu harapan besar masyarakat berbilang kaum untuk datang ke Gua Ara Said Petaling Jaya untuk membantu dalam misi ini. So kepercayaan itu amatlah tinggi. Satu lagi aspek ialah pencapaian dan kebolehan sukarelawan di Gua Ara Said Petaling Jaya. Mereka telah melihat dengan sendirinya gambar-gambar, video-video yang ditular oleh netizen-netizen di social media. Mereka mendapat melihat bagaimana kita berganding bahu dan menolong dalam misi ini. Encik Autar, mungkin boleh kongsikan dari mana idea dan juga apa yang mendorong Encik Autar dan juga rakan-rakan lain khususnya di GSPJ untuk membantu mereka yang terkesan dengan akibat bencana banjir ini? Apa yang mendorong kami ialah kami sentiasa mengamalkan prinsip selfless service, itu menolong orang yang ingin keperluan dalam masa kesusahan tu. Kita memang selalu menolong, kita mengofferkan khidmat kami kepada masyarakat yang ingin memerlukan bantuan kami lah. So jadi bila perkara ni berlaku, kita telah sediakan satu pasukan dengan segeranya malam kejadian tu kita sudah bersiap dengan pasukan untuk berkhidmat untuk masyarakat. Jadi ini memang dalam agama kita, agama Sikh, kita mesti menolong orang yang memerlukan bantuan, terutamanya dalam masa banjir ini lah. Begitu muhibahnya bila kita bercakap tentang bagaimana rakyat Malaysia latar belakangnya pelbagai yang turut serta untuk membantu mangsa banjir. Cik Kamarul, mungkin pada waktu ini dalam mana tadi disebutkan kalau diikutkan kalau nak kira tentang pertubuhan NGO ni ramai, mungkin ada sampai ratusan ataupun ribuan. Mungkin tetapi untuk waktu ini boleh dikongsikan tentang koordinasi dan juga penyelarasan bantuan ketika musibah banjir ini. Kita tahu ada beberapa tempat, ada beberapa kawasan sudah pun kelihatan mulai surut dan juga mulai pulih, tetapi ada lagi juga kawasan-kawasan yang berdepan dengan ancaman musibah banjir pada ketika ini. Mungkin boleh dikongsikan tentang koordinasi dan juga penyelarasan bantuan yang disalurkan khususnya buat MyCare. Okey, bagi pihak MyCare, alhamdulillah kita telah mula set up kita punya pusat operasi center, command center kita semenjak hari Ahad yang lalu, seminggu dah. So dengan usaha untuk mendapatkan input daripada luar, macam mana kita dapat kenal pasti kawasan-kawasan yang memerlukan, apa keperluan yang diperlukan, bagaimana bantuan boleh sampai dan apa yang diperlukan. So MyCare telah engage dengan Pertubuhan Ikram Malaysia, Ikram yang ada network satu Malaysia, MyCare dengan sukarelawan dan aktivis MyCare satu Malaysia, tapi mungkin ada kawasan-kawasan yang lebih dapat
dilihat oleh Pertubuhan Iklan Malaysia itu sendiri. So di setiap kawasan, setiap daerah ada dia punya operation center yang dapat bagi input keperluan-keperluan yang dikoordinate di central. So di situ kita dapat kenal pasti apa keperluan. Peringkat awal dulu memang kita perlu support di PPS yang tertentu, tapi apabila masing-masing telah pulang kembali ke rumah, so area untuk membina semula kehidupan, apa fokus area. So tim-tim di kawasan, tim-tim di tempat-tempat yang terlibat telah mula jumpa individu-individu, keluarga-keluarga yang terlibat, bantuan apa yang diperlukan. So di situ kita feedback kepada central untuk information dan kita coordinate siapa boleh cover, because masing-masing ada kepakaran, masing-masing NGO ada area di niche area untuk dia fokus. So apa bantuan boleh diselaraskan insya-Allah. Termasuk juga dengan usaha-usaha untuk kita selaraskan dengan PPS dan agensi-agensi yang terbabit di kawasan-kawasan tertentu. Contoh yang kita dapat feedback peringkat awal dulu, toiletries, RTK kit yang perlu untuk pengasingan di PPS, makanan-makanan ringan. Tapi as we go along, untuk pembersihan rumah, pembuang sampah-sampah dan sebagainya, dan juga untuk membina kembali kehidupan kan, tong gas, dapur masak, pinggan mangkuk untuk mula masak sendiri, family tersebut yang terlibat. So this dan yang jangan kita lupa budak-budak SPM yang akan ambil SPM pada bulan 2 ni, buku-buku habis hanyut. Ya, macam mana kita boleh bantu untuk bagi, kalau sekolah mungkin kita boleh relax sikit lah sebab sekolah 2 bulan sahaja lagi tamat persekolahan, bulan Mac tahun persekolahan yang baru. Tapi yang nak ambil SPM bulan 2 ni kan, so input ni kita penting, macam mana kita boleh bantu dari sudut kesinambungan, dari sudut pendidikan, kesinambungan dari sudut kehidupan, bantal, selimut dan sebagainya. So alhamdulillah kita perlu dapat input daripada lapangan, diselaraskan, dan siapa area cover mana itu perlu amat-amat diselaraskan di antara agensi dan NGO yang terlibat. Cik Kamarul, kita tahu rakyat Malaysia ni kalau prihatin betul ya. Jadi dalam masa kita melihat kepada misi bantuan banjir ini dan juga pasca banjir ini, salah satu isu yang ditimbulkan adalah berkaitan dengan lambakan sumbangan ataupun lambakan bantuan yang diberikan oleh rakyat Malaysia. Kita tahu dan seperti yang Cik Kamarul katakan tadi, sebenarnya aktivis ataupun NGO lah yang lebih peka ataupun yang lebih tahu tentang keadaan lapangan, apa yang mangsa-mangsa banjir ini perlukan. Mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan dalam mana kita melihat kepada bantuan pasca banjir ini, apa sebenarnya koordinasi dan juga penyelarasan yang perlu diberikan tumpuan. Kita tak naklah tadi ada rakan saya di Esro Awani ini ada berbual seorang NGO ini, beliau ada meluahkan sedikit pandangan yang mana ada juga mangsa banjir kediaman ataupun rumahnya masih lagi bekalan elektriknya terputus. Takkanlah nak beri sumbangan beras ataupun barangan basah. Jadi mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan lambakan sumbangan itu satu, dan juga pada waktu ini apa sebenarnya jenis-jenis sumbangan yang perlu diberi tumpuan khususnya bagi orang ramai yang masih lagi ikhlas untuk menghulurkan bantuan. Encik Kamarul. Setiap kawasan dia ada difference dia sendiri, dia punya status banjir di kawasan tertentu. Ada kawasan yang telah boleh balik, masing-masing dah boleh membersih rumah dan mula balik. Ada kawasan yang masih ada air seluk yang tinggi, ada sampai 6 inci, 7 inci tanah. Ada yang gambar saya dapat lihat hari ini sampai ke lutut dia punya tanah liat tu kan. So proses memang kita perlu input daripada kawasan. So networking tu penting, individu-individu yang boleh bagi input di kawasan, and of course kita kena perlu kepastian untuk menentukan adakah kebenaran, sebab dalam keadaan sekarang ni pun ada juga yang cuba mengambil kesempatan. Contoh dari sudut keuangan, kalau dia cakap kita perlu duit tapi we have got to verify juga. And of course kita perlu berlapang dada, tapi untuk tidak menzalimi yang lain yang memerlukan, kita perlu buat verification to be on the ground. Input daripada ground tu penting. So bila kita dapat itu yang kita perlu kepastian. Yes, ada kawasan-kawasan yang masih memerlu proses pembersihan. Ada kawasan yang tak nak balik rumah lagi. Tak berani nak balik rumah lagi. Hujan standby. Kita dapat report akan ada monsun yang akan datang lagi hingga daripada 27 hingga 1 hari bulan 1. So ada yang tak berani nak balik rumah. Ada yang masih
dari sudut psycho-spiritual support, emotional support yang penting. Budak-budak sekolah tadi, educational support. So bantuan yang lain-lain. So itu yang kita perlu input daripada ground tu, input daripada rakan-rakan pelaksana di tempat-tempat yang terlibat. So itu yang perlu koordinasi betul-betul. Takut nanti lambakan tadi, tempat yang kita seronok semangat nak bagi sumbangan, kita bawa hot meal tapi dah tak ada orang dekat situ. Berlambat-lambat semua nak bagi hot meal. Tempat juga nak bagi macam contoh di Kelantan dulu, baju-baju melambat-lambat baju. So jadi tempat pembuangan, masing-masing nak expose barangan dekat rumah pula. So itu yang perlu penyelarasan yang amat penting dekat situ. Tu yang mungkin dari sudut NGO, insyaAllah dari sudut networking tu very good, masing-masing dapat input and feedback to one another. Mungkin dari sudut agensi kerajaan yang dapat coordinate di peringkat atasan, insyaAllah. Encik Auta, mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan tentang respon daripada orang ramai. Kita tahu bila ada NGO dan seperti GSPJ sendiri menggunakan media sosial untuk berkongsi sumbangan yang mereka sediakan untuk masa-masa banjir. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita lihat kepada perkongsian khususnya di media sosial oleh tim ataupun rakan-rakan di Good Wara Saib sendiri, ada setengah kritikan dan ada juga setengah tentang pujian. Mungkin pada waktu ini Saudara Auta mungkin boleh kongsikan bagaimana Saudara Auta dan juga rakan-rakan lain untuk mengurus persepsi dan juga kritikan ketika mana Encik Auta dan juga rakan-rakan lain sedang bertungkus lumus untuk menyiapkan ataupun menghulurkan bantuan kepada mereka yang terjejas. Dan mungkin boleh dikongsikan juga, kita tahu dan seperti yang dikongsikan oleh Encik Kamaru tadi, ada beberapa kawasan lain juga mungkin keadaannya sedikit berbeza. Untuk Good Wara Saib sendiri, adakah hanya menyediakan makanan untuk masa-masa banjir ataupun ada bantuan-bantuan lain yang disediakan? Pagi masa ni kita memang ada dapat banyak feedback daripada netizen dan juga warga net yang memberi anggapan negatif seperti makanan yang disediakan halal ataupun haram. Jadi kita remain fokus untuk apa yang kita nak buat sekarang ni. Buat masa ini kita punya fokus ialah memberi khidmat bantuan kepada mangsa-mangsa banjir inilah. So kita telah membuat banyak sediaan, kita membantu dari segi memberi makanan. Okey, makanan masak masakan kita, dan juga kita juga menyediakan family pack seperti tuala mandi, Colgate, berus gigi, sabun, benda-benda ni kita buat family pack lah. So semasa kita memberi makanan kepada mangsa-mangsa, kita memberi family pack untuk mereka memulakan hidup hariannya lah, kerana kebanyakan mereka telah kehilangan semua benda. So mereka inilah yang kita sediakan buat masa ini untuk mereka lah. Jadi lepas itu kita telah memberikan barang-barang makanan macam Cik Kamarul dah cakap, situasi tempat lain ada situasinya lain, keperluannya berlainan. Jadi kita memberi bantuan mengikut keadaan tempat-tempat itulah, bagaimana mereka apa yang diperlukan oleh mereka. So kita juga memberikan barang-barang keperluan asas juga seperti beras, gula, susu dan macam-macam lagi lah. Jadi barang-barang ini kita sediakan, kita dah hulurkan bantuan ni kepada mereka. So kebanyakan mereka sudah menerima barang-barang inilah. So buat masa ini kita punya fokus kita ialah memberi bantuan dari segi dalam memberi makanan lah yang buat masa ini.
Cik Kamar, sebelum nak mengakhiri diskusi pada waktu ini, mungkin boleh dikongsikan tentang kita masih lagi melihat kepada koordinasi dan juga penyelarasan daripada setelah hampir seminggu kita melihat dan juga kita melalui banjir dan juga kita berfokus kepada pasca banjir pada ketika ini. Mungkin apa iktibar yang kita terlepas pandang dalam mana kita menuju kepada fokusnya untuk operasi pasca banjir pada ketika ini. Dan kalau boleh saya nak tanyakan sekali berkaitan dengan ada satu saranan daripada pihak-pihak tertentu yang mana melihat kepada Malaysia perlu untuk menyertai Open Government Partnership ataupun disebut sebagai OGP dalam mempertingkatkan hubungan antara organisasi masyarakat sivil seperti NGO dan juga sukarelawan dengan kerajaan. Jadi mungkin pada waktu ini pandangan Encik Kamaru melihat kepada apa lagi kehadapan ini, apa perkara-perkara yang perlu ditambah baik dan juga berkaitan dengan saranan untuk Malaysia sendiri menyertai OGP ini dalam ataupun erti kata mudah, ini masanya untuk kita membuka pintu untuk NGO untuk diutamakan peranannya dalam masa dan juga dalam keadaan seperti ini. Okay, NGO ada kekuatan dia sendiri. Kita tidak menafikan agensi kerajaan itu yang dapat menyelia dan mengawasi lebih besar daripada keperluan rakyat Malaysia secara keseluruhan. Tapi dari sudut NGO ni, we are answerable kepada mereka yang menyumbang kepada kami, yang membantu mereka yang memerlukan. So apa yang kita dapat, insyaAllah kita salurkan melalui based on keperluan di lapangan. So ya, dari sudut penyelesaian tu amat penting sebab kita takut berlakunya redundancy tadi, pembuangan yang berlebihan. So kena betul-betul koordinate macam mana penyelesaian tu. InsyaAllah pada peringkat selepas banjir 2014 dulu tertubuhnya NADMA, coalition tu dari sudut koordinasi tu telah berlaku, hampir selalu ada mesyuarat. Cuma mungkin bila ketika ini secara mengejut itu mungkin benda yang nampak banyak yang dibangkitkan di social media tentang usaha-usaha kerajaan. Tapi kita tak menafikan banjir pada kali ini caught everyone by surprise kan. Dia out of control, situasi out of control. Cuma how we want to move forward. Cadangan OGP tadi insyaAllah satu benda yang amat menarik yang boleh kita gabungkan. Memang telah berlaku usaha dulu yang mana agensi kerajaan pun telah manggil NGO untuk bincang bersama apa yang kita boleh buat dan sebagainya. Sebab networking, sebab kita tak ada red tape, kita tak ada apa-apa dan sebagainya. Kita cuma answerable kepada mereka yang menyumbang melalui kita untuk disampaikan. Dan juga amanah daripada Allah SWT lah yang perlu kita laksanakan juga kan. Kita answerable to all this information. So, how to move forward is good to have a coordinated effort untuk bersama-sama berbincang, bergabung dan untuk because we are talking sekarang ni dah nak masuk 2022 dah. 2022 kita bukan zaman-zaman dulu. Kan dah banyak kali saya baru tengok video dalam TikTok, dalam Instagram, gambar lama-lama tahun 70-an dulu macam mana kita kerajaan pada ketika itu usaha untuk menguruskan banjir. Kemudian tahun 90-an dah berkali-kali dah kita melalui banjir yang besar-besar sama ada di KL, di Johor, di Kelantan dan Terengganu. Pengalaman yang amat luas oleh pengurusan kerajaan dan juga NGO. Cuma insyaAllah how can we review balik, how to move forward lah. Benda senang cakap kan, kita perlu teruskan, macam mana kita perlu mempermantapkan, macam mana kita perlu memperkemaskan supaya benda ni tak, bila akan berlaku banjir, akan berlaku hujan, tapi impact dia mungkin tak sebesar apa yang kita lihat sekarang. Mungkin yang terakhir sekali dalam 2 minit yang terakhir ini, Cik Auta mungkin boleh kongsikan, mungkin ada rakyat Malaysia yang lain masih lagi ingin menghulurkan bantuan, ingin berkongsi rezeki mereka, khususnya menerusi pertubuhan daripada Good Waras Syed Petaling Jaya. Apa jenis bantuan yang mereka boleh salurkan? Saya tahu kalau di Facebook Good Waras tu ada dikongsikan berapa secara spesifiknya bantuan-bantuan yang diperlukan ataupun bantuan-bantuan yang boleh rakyat Malaysia kongsikan kepada anda. Tapi mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikanlah secara keseluruhannya, kita melihat kepada tumpuannya pada ketika ini pasca banjir, apa lagi yang boleh dikongsikan oleh rakyat Malaysia untuk membantu masa-masa banjir yang terkesan akibat musibah ini? Kami pada masa ini ingin meminta bantuan dari segi keperluan asas lah, seperti beras dan minyak masak dan juga gula, susu dan barang-barang seperti keperluan asas lah. Kita memberi fokus untuk memberi
barang-barang keperluan asas sajalah pada buat masa ini. Lepas ini kita akan membuat rancangan lain untuk menghulurkan bantuan daripada segi wang tunai ataupun memberi perkakas elektrik ataupun perabot. Ini adalah misi kami selepas inilah. Buat masa ini kita memerlukan barang-barang keperluan asas untuk dibagikan, dihulurkan kepada mangsa-mangsa banjir. Baik, terima kasih Encik Auta Singh Terry. Encik Auta adalah Presiden Guara Sahib Petaling Jaya dan sebelumnya adalah Encik Kamaruzzaman Shahrul Anwar, Ketua Pegawai Eksekutif daripada MyCare, yang mana kedua-dua tetamunya berkongsi tentang pengalaman dan juga bagaimana koordinasi dan juga penyelarasan bantuan banjir yang disalurkan kepada mangsa-mangsa banjir. Tetapi untuk waktu ini saya nak kongsikan dan juga saya nak sampaikanlah penghargaan dan terima kasih kami daripada Esro Awani kepada semua, terutamanya kepada Abang Viva yang menjadi tular kisah pengorbanan beliau yang membawa bot di atas keretanya dan juga membantu masa-masa banjir, kepada Farouk yang tidak mahu dikenali tetapi cerita dan juga keikhlasannya telah menjadi buah mulut masyarakat setempat. Begitu juga dengan cerita tentang Akil Kentang yang kisah keikhlasan sumbangan beliau yang tak pernah henti-henti membantu kepada sesiapa saja yang ditimpa masalah. Juga kepada penghargaan yang ingin kami sampaikan kepada semua seluruh anggota keselamatan, pertahanan, sukarelawan, NGO dan juga anggota perubatan yang masih lagi bertugas pada ketika ini. Dan secara keseluruhannya kami ingin mengucapkan terima kasih rakyat Malaysia kerana betul-betul menghargai dan juga memberi bantuan yang begitu besar nilainya kepada mangsa-mangsa banjir. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Agenda awal ini saya Fauzin, kita jumpa lagi.